Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kali ini saimbang sukan kita bawakan orang terkuat ni. Orang terkuat ni tahu. Dan Penuh merupakan dengan masa. tak tahu nak kira dah. Juara dunia dah berapa kali? Mr. Asia berapa Mesti kali? Asia berapa kali tak tahu. Dah tak terhitung. Baik, ini dia. Datuk Mike Syarul. Tok, mula-mula kita nak tanya lah Tok. Banyak-banyak sukan. Kenapa sukan ini yang melekat dalam jiwa Datuk lah? Sukan ni sebenarnya dia bukan melekat kat jiwa. Alamak. Yang melekat kat jiwa bola sepak. Bola sepak. Oh, sejarah sukan ni bola sepak dulu. Bola sepak. Bermula dengan sukan lain tu kan? Dia lepas kecederaan lutut tu, Oh. lepas tu baru saya pergi gym. Untuk Kononnya nak kuatkan otot lah. nak baik pulih balik lah. Lepas tu terus terjebak. Kalau sebut bola sepak tadi sampai ke mana Datuk? Saya pernah main Piala Raza, Piala Presiden. Piala Razak, Piala Presiden. Dulu ada satu lagi kalau peringkat MSN, walaupun orang panggil MSN, orang panggil Piala Raman. Piala Raman. Piala Raman ni bawah 18. Raman. Itu pun saya pernah main. Piala Raman. Position apa main bola? Saya main left wing, left back. Kena laju lah ni Siapa yang Hantu sezaman sprint. dengan Datuk, pemain bola sepak legenda yang sezaman dengan Datuk? Yang saya sekarang KL lah, aktif sikit KL, Azman Azman Paul Raj, Paul Raj, Ramachandran. Ramachandran. Baik. Puncanya kecederaan lutut beralih kepada bina badan. Bina badan. Kesedaran bila rasa-rasa lepas tu rasa boleh lah kembang sana kembang sini. Bila bermula? Saya sebenarnya pergi untuk kuatkan otot paha. Untuk Tapi bila masuk dalam gym tu, saya tengok semua badan semacam je. tahun bila tu? Tahun bila? Itu tahun bila? Tahun 97, 98. Itu baru mula kenal besi lah. Sebelum tu saya pernah training, Ya, tapi bola sepak, bola jadi sepak circle kita, training kan. kita buat weight apa semua dia tu buat untuk circle strength, training, untuk strength biasa strength, salah. Bukan untuk bina badan. Jadi bila pergi, saya first saya pergi gym dekat Kawamandan, Pusat Sukan. Masa tu pusat sukan dia ada sedia malam, boleh main bola malam. Dia ada court tenis sebelah sini, gym dia di bawah dekat sebelah kantin sebelah depan. Betul. Segala sejarah. Tapi kita kena bawa besi tu, kita kena bawa sendiri. Sana dia orang tak letak besi. So jadi kena pergi ke kedai basikal, ambil besi panjang tu, kita bawa besi sendiri. Nak cocok dekat weight tu. Untuk lock kita tukar tu untuk lock tu. Lock. Sebab benda tu selalu hilang. Selalu hilang. Kau ada ni lock tu hilang. Oh, itu boleh menjadi pendapatan sebenarnya. Dulu masa tu you sekolah kat mana masa tu? Datuk Lokman Kawamandan. Datuk Rahman Komandan lah. Ini mesti duduk dekat My Town sekarang. Depan ni dulu rumah-rumah Sejarah kotes kerajaan. Kuala Lumpur. Kota kerajaan. Kota kerajaan. Betul. Kau tanya dua orang ni memang sejarah Kuala Lumpur komplit agaknya. Saya memang tak duduk Kelumpur tapi dah saya bertugas mula 87 tu. Maknanya tengah-tengah umur 19-20 lah. Memang masa tu kalau naik motor pun nak pergi ke Kemonan terus sampai. Sebelum yang rasa nak tukar bidang pergi bina badan ni kan, Datuk training dengan kawan-kawan ke ataupun Tak, saya, memang seorang-seorang aja? Saya pergi dengan kawan saya. Jadi bila kita tengok, ada brother-brother kat sana semua badan sadar-sadar. Jadi time tu mana ada perkataan sadar, tak ada. Tak ada. Baru tu. Semua besar-besar. Jadi kita pun tanyalah dia kadang-kadang kan. Tanya-tanya orang, macam mana nak jadi besar macam ni. Dia kata, Masa tu nak tengok Google pun tak ada, tak ada. apa semua tak ada. Tapi zaman-zaman itu negara kita atlet kita macam Bujang Tahar masa tu dia memang dia perform negara lah masa tu. So berapa lama Tok nak build masa semua selepas Mula-mula tu main training? saja apa semua nampak future tu. Nampak future tu baru you start betul-betul. Sebelum masuk pertandingan bina badan yang sebenar. Betul lah. Dia dalam masa 2 tahun ambil masa untuk saya dapatkan perubahan sikit. Nampak ada bentuk sikit. Lepas tu mungkin ada sini-sini ni you boleh pergi lah Mai, boleh pergi lah Mak kan. Dia dalam proses saya melalui dekat Kawamandan, lepas tu saya ada pergi gym DBKL, Brickfield. Di mana tim KL training kan. Sebab jiwa tu bola tu ada lagi. Walaupun saya training kat Kawamandan, tapi saya pergi juga dekat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Brickfield. Dulu ada Padang tu, sebelah Padang. Ada dalam tu ada gym juga. Ada gym. Jadi saya pergi training kat sana. Jadi hati tu ingat nak main bola balik. Tapi cedera tu dapat lagi. Your first competition.
My first competition ialah biasalah, dulu kan dia orang buat competition dekat shopping mall. Itu biasa. Kami Ja- kecil-kecil pun tengok. Jadi saya masuk tim polis. Ah. Bila saya dah masuk polis, saya continue juga gym ni. So di sana dia orang tarik saya pergi masuk tim polis, saya dibagi latihan dekat Bukit Aman. Sana dia orang bagi saya latihan lah, kat sana lah saya jumpa Sazali Sama. Masa tu baru-baru mula lah masa tu. Osman Yaya semua. Saya kecil tapi dia orang semua dah well built kan, dah besar. Jadi dia orang pun tunjuk ajar saya sikit. Oh, ya. So dia lepas tu saya pun lepas 2 tahun, hampir 3 tahun lah. Lepas tu saya masuk pertandingan pertama saya. Saya pun fikir macam mana orang pakai posing trunk ni macam underwear je. Duduk kat shopping mall, keliling orang tengok. Alamak, malunya saya. Biasanya kalau macam tu kan. Sebelum, yalah takkan kita pakai itu keluarlah masuk sana apa semua. Ke pakai tawal dulu ke, dah nak sebut nama baru buka baru naik ke macam mana? Ada memang pakai posing trunk lah. Time tu. Kalau pakai towel dia kata, apa pakai towel balik rumah dia orang marah. Kan malu pula. Tapi masa tu ramai lah yang pakai itu tak jadi malu bila lah. Kalau kau seorang pakai tu. Seorang pakai alamat hospital lah, dia kan gila. Oh. Jadi bila dah sapu minyak, color tu apa semua, saya pun fikir, nak naik tak nak naik ni. Sebab dah malu kan. Kalau tak pernah, Yalah. shopping mall punya stage tengah-tengah tu, keliling orang tengok. Jadi saya nekat lah, saya kata, cuba je lah. Saya pernah, first competition saya ingat lagi, Pasaraya Hong Kong. Sekarang Pasaraya tu pun dah tak ada dah. Tak ada dah. Dekat kawasan mana tu tak pernah dengar tu. Ada satu dekat Sungai Buloh, satu dekat Pearl Point satu. Okey. Tu tahun 90? 99. Itu yang local punya kontes lah. Yang kontes yang tu macam shopping mall buatnya lah. Itu yang first saya lah. Tapi tahun 2001 baru saya masuk first competition Mr. KL. Mr. KL. Masa tu belum bagi perform untuk Malaysia lah. Belum lagi. Mr. KL. Mr. KL masa tu first tahun 90 tu pingat apa? Saya pingat emas. Berat saya masa tu 63 kilo. 63. 63. Bantamweight lah dia panggil. Masa tu Buddha pun bantam masa tu kan? Buddha pun bantam. Kan. Buddha pun. Mana you pukul dia lah masa tu? Dia tak masuk. Dia tentera. Dia tak masuk. Dia tentera. Dia tentera. Dia tentera. Saya KL. So saya menang Mr. KL. Lepas tu daripada situ saya dipilih untuk pergi Mr. Malaysia. Jadi first Mr. Malaysia tahun 2001 lah. 2001. Mr. Malaysia lah saya masuk. Okey. You perform wakil Malaysia di sukan yang rasmi lah. Ya. Macam SEA Games ke bila? Tahun 2009. 2009 sukan SEA? Tak, Kejuaraan Asia. Sukan Kejuaraan Asia di mana tu? 2009 sukan di Thailand. Thailand. Itu Datuk punya first international first kejohanan. international competition ya. Pingat? Saya dapat tempat ke-6, tempat ke-5 satu, saya masuk final tempat ke-5. Lepas tu pada tahun yang sama juga saya pergi World Championship dekat Dubai, tempat ke-15. Kejayaan tidak bermula dengan pingat emas. Betul. Kejayaan akan bermula dari kemudaratan, ketewasan, kekecunangan dulu. Kesusah payahan. Kalau tak ada kepayahan, dah tentu tak ada kemanisan dalam kejayaan. Kerana untuk mendapat kejayaan itu lebih mudah daripada mengekalkan kejayaan. Adakah benda-benda ini stres sebenarnya? Memang stres. saya melalui stres yang paling saya tak boleh lupa dalam karier sukan saya ialah SEA Games Vietnam. SEA Games Vietnam. Yang baru-baru ni. Aduh. Itu saya tak boleh lupa. Sebab diorang dah harapkan saya pingat emas dan reputasi kita sebagai Mr. Universe lagi, Mr. itu Asia. lagi, itu aduh, dah. Bila saya sampai sana je, dia orang kuarantinkan saya. Dia orang kata saya COVID. Alamak. 2 hari saya kena kuarantin. Itu tu. pun saya fight. Lebih kurang dekat 14-15 kali ada orang swab saya. Bila doktor daripada pihak kita MSN datang Okey. check, saya okey. Dia pula test, dia kata tak okey. Dari 2 hari. Dia bagi bilik satu, tak boleh keluar. Training tak boleh, apa Tablet tak boleh. apa pun tak boleh. Duduk dekat pintu tu, tengok je kat luar pintu. Ada orang lalu tak nak kalau dah panggil. Lepas tu dia bagi TV, remote tak bagi. Dia memang dia psycho saya. Dia psycho. Memang dia psycho. Dia sabotage lah. Dia sabotage. Itu saya tak boleh lupa. Lepas game,
bila saya dah menang, Ha. top 3 kita bagi hujan air kencing. Ha. Saya seorang je ditarik untuk ambil darah. Aduh. Ha. Dia darah tu untuk buktikan dia COVID atau tidak. Bukan, Tu? untuk doping. Untuk doping. Darah, dia ambil darah. Darah bukan air kencing Bukan air kencing pun dia ambil, Oh. darah pun ambil. Saya seorang yang ambil darah. Dia memang nak betul-betul telitikan saya clean tak clean, dia nak check. Itu kira macam kenangan pahit lah. The moment. The moment you menang Mr. Mr. Universe. Ya. Perasaan tu itu macam mana? Dekat mana? Yang pertama sekali menang Mr. Universe di mana? 2016 di Pattaya. Pattaya. Oh, 2016. Saya bertanding dengan lebih kurang dalam 26 orang atlet. Dengan Middle East, daripada South American semua. Saya tak sangka lah sebab selalu kan nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 2, nombor 3. Sampai manager UAE panggil saya Mr. 2. Oh, macam tu. Sebab saya dapat nombor 2 je. So first time lah, that moment tu saya tak boleh lupa lah. Memang gembira sangat. Yalah. Kita nak tanya banyak lagi mengenai bina badan ni. Untuk cara pemarkahan, cara macam mana kita nak mengendalikan competition persediaan kita. Tapi sebelum tu kita nak rehat seketika. Lepas ni kita nak korek lagi kan Datuk. Okay, kita rehat seketika. Okey, kita sambung lagi cerita dengan Datuk Mike Syarul kita ni. Tok, kita memang nak tahulah peminat-peminat sukan selalu muskil. Tertanya-tanya. Menjadi kebiasaan sebagai atlet yang pengalaman macam Datuk ni kan. Pemarkahan juri-juri ni ialah bermula di mana? Dah kita sampai kat tengah-tengah stand ke ataupun dari mula announce nama ke macam mana? Macam mana tu? Dia nak perkiraan juri tu. Okey, dia bagi seorang juri yang bertauliah, betul-betul ada pengalaman. Iyalah. Bila dia sebut nama dengan number tag daripada negara mana, bila atlet tu bawa dia jalan kaki masuk dekat stage je, juri akan tengok, juri dah boleh tahu badan dia. Juri tengok condition badan dia. Lepas tu dia datang berdiri, dia standing je. Standing. Yang pertama juri akan tengok perut, pemecahan kaki dia. Lepas standing tu dia ada call dulu ke? Macam mana yang itu lepas tu. Oh, lepas tu. Dia akan panggil atlet yang katalah 20 orang. 20 orang name nama melalui nama, lepas tu dengan tag number. Bila masuk je kita standing tu kita kena berdiri lah. Jadi bila standing tu bukan standing biasa sambil level. Dia kena standing tu dia kena tekan, otot kaki, pecahan kaki, perut, leg. Itu pun ada pemarkahan ni. Dia kena standing. Judges akan tengok semua. Lepas tu katalah ada 20 orang. Dia akan pecahkan 5. So 5 pergi dulu depan. Lepas tu dia akan front double bicep ready flex baru tekan front double bicep. Front double bicep dia maksud dia front double bicep, ini double bicep. Tapi kaki pun kena tekan, perut pun kena tekan. Itu yang dia letih sangat kat sana. Dia kena flex. Nampak. Telur itik semua ada. So dia ada bagi masa ke bila flex tu berapa time yang dia Dia bagi? lebih kurang dalam 7, 8, 9 saat kena hold. Itu pun dikira lama lah. Lepas tu dia kata next pose front left spread. Dia ada 7 pose. Dia akan tengok daripada situ lah. 7 pos ni kalau mana-mana tournament pun itu step dia ke aci dia nak suruh? Tak, itu je step dia. Okey, lepas ni lepas ni. Kod juri ni tiba-tiba suruh perut dulu, lepas tu ini ke tak okey. Dia ada 7 step tu, dia akan follow front double bicep, front left spread, side chest pose. Dia itu je. Mana-mana kontes pun sama je. Kod lah yang 7 ni aci dia tiba-tiba yang nombor 1 jadi nombor 3, nombor 3 ni tiba-tiba kita nak buat nombor 1. Bukan nombor 3 punya kod lah. Mana tahu. Dia yang paling letih tu bila dia panggil 5 orang, dia dah pose. Untuk final tu lah. Lepas tu 5 lagi. Lepas tu semua dah pergi stand belakang balik. 20 dah berdiri belakang. Lepas tu judges ada 9 orang pengadil. Okey, lepas tu MC akan pergi collect dia untuk perbandingan. Lepas tu MC cakap judge nombor 2. Okey, judge nombor 2 panggil nombor ni. 5 yang terbaik akan keluar dulu. Itulah sana yang mula start susah sikit. Iyalah. Sebab sana kita dah mula compare. Adakah 9 juri itu setiap juri itu ada pilihan dia? Betul. Dia perbandingkan ke ada satu ketua juri?
Ketua juri dia memang duduk situ, dia asing. Yelah, 9 judges tu, 9 juri tu. Dia pilih top 5. Top 5. Dia akan juri nombor 2 panggil nombor ni, nombor ni. Okey. Lepas tu juri nombor 8 panggil nombor lain pula. Kalau ada yang nombor yang sama? Nombor yang sama dia dah consider dah masuk final lah tu. Yalah kan. Kita boleh bayangkan kalau nombor yang sama dia panggil 2 kali ke 3 kali. Maknanya 9 juri ni dipanggil ke dia rambang ataupun 2-3 juri saja? Memang 9 dipanggil? Tak, dia 9 juri tu. Tak kisahlah kalau mungkin 5 juri daripada situ nak panggil. Dia itu terpulang pada juri. Saya pernah pergi buat perbandingan dalam stage sebanyak 7 kali. Mana 7 juri lah ni? 7 juri 7 juri punya result. Dia panggil saya. Maknanya kalau 7 juri ni 5 juri dah panggil nama Datuk je, dah confirm lah masuk final lah. Tapi dia punya letih. Yalah. Walaupun saya berhenti air 16 jam pun masih boleh keluar air lagi daripada kulit. Yalah. Lepas top 5 tu 9 juri dah panggil. Untuk final lain lagi ke ataupun gunakan itu juga? Juri yang sama. Juri yang sama. Second round lah final. Second round final dia petang lah. Petang lah. Yalah. Tapi yang seksanya bila kita turun saja daripada pentas tak boleh minum air balik. Sebab kita kena kontrol air untuk petang. Makan pun tak boleh. Makan boleh, air tak boleh. Makan boleh, air tak boleh. Banyak air pun tak boleh Air banyak bukan banyak, terus kena berhenti air. Air Itulah banyak. sampai final baru minum. Air banyak tak boleh, tak ada air lagi susah. Tapi Pak, kita nak tanya jugalah orang yang build muscle ni, pemakanan macam mana? Datuk? Dia sekarang banyak orang kat luar sana dia kata kalau diet dia orang tak makan ataupun pergi makan kuih. Itu semua salah. You boleh makan nasi tapi tengoklah beras apa yang you makan. Paling seksa nafsu makan tu nak kontrol tu. Aduh, kalau Pak Raya kan, Saya raya-raya. berapa tahun raya saya tak pernah makan apa-apa. Rendang lah apa semua. Aduh. Tak ada. Saya pagi pergi solat Jumaat, solat raya tu, lepas tu balik bancuk oats. Aduh. Itu kalau lagi-lagi dekat-dekat dengan tuan rumah lagi kena jaga. Lagi kena jaga. Kebiasaannya makanan apa? Dia lebih pada bakar, rebus. Bakar rebus. Protein lah. Itu kalau ayam tu satu ekor tu dia rebus je. Betul. Tak ada garam, tak ada apa. Kau makan. Garam boleh pakai. Garam cuma last minute je. Biasanya garam dalam 48 jam baru kita berhenti. Jangan direbus ayam kat kedai. Satu ekor rebus. Rebus macam sup. Bukan Minyak, sup. gula. Paling pantang dia minyak dengan gula. Lepas tu dia toast tu. Buang air apa semua. Yang dah rebus. Ni, tok garam sikit ke ada. Sikit ada. Makan. 2 ekor tau. Alamak. Saya dulu, masa mula-mula penglibatan saya dalam sukan bina badan, saya tak pandai sangat. Saya rebus ayam macam tu, lepas tu saya makan. Nak kunyah. Dia tak nak masuk. Dia kat sini je. Tak nak masuk. Saya ambil air suam, saya minum sikit. Bagi dia telan. Yalah. Ada macam tu. Lepas tu dah mula saya belajar. Tanya-tanya orang. Saya mula belajar. Lepas tu barulah letak rempah ratus. Sikit. Baru sedap sikit. Lepas tu kalau nak makan kosong pun, ayam kosong pun saya rebus. Masa rebus tu saya taruh dalam air didik tu, saya taruh garam sikit. Lepas tu bila dah buang air, lepas tu makan boleh ada rasa garam sikit. Dia ada sebenarnya, cara dia ada. Tapi cuma masa mula-mula tu siapa-siapa pun tak pandai kan. Jadi saya belajar. Jadi kalau kita tengok bina badan, kalau kita makan telur besok, cik bina badan makan sepapan. Alah, kau ingat hantu ke makan? Memang sepapan ni dia rebus, dia makan pecah tapi kuning buang lah kan. Dia makan putih. Sepapan lah. Saya senang-senang setengah masak 10 biji. Setengah masak saya boleh minum macam tu. Letak 2 kuning. Untuk sedap sikit lah kan. Boleh lah kan. Kosong tu? Kosong lah. Saya boleh senang je. Saya pernah kawan saya cabar saya, dia nak belanja saya makan bila saya tengah diet. Dia bawa saya pergi kedai mamak dekat Q Bistro dekat Permaisuri. Dia bawa saya, dia kata makanlah saya nak belanja. Saya kata saya tak nak makan. Saya tengah diet. Lepas tu dia kata jangan ungkit. Lepas tu dia order lah steak apa semua. Saya kata okey tak apa kau nak belanja, saya makanlah 20 biji telur. Lagi mahal daripada steak dia. Tu dia pengorbanan tu sebenarnya. Baru tahu. 20 biji telur. Satu telur RM1.80 ke apa? 20 biji. Tapi macam tu kan, hanya telur ayam saja ke? Telur itik tak boleh makan? Macam mana? Tak tahulah, saya sebenarnya tak pernah try. Tapi kalau ikutkan boleh. Dia boleh kot. Protein. Boleh je. Tapi cuma kos dia lah. Harga telur mahal sekarang. Okey Datuk, apa ni kalau kita nak cerita pasal bina badan ni, satu kesukaran paling utama sekali apa dia? Disiplin pemakanan lah.
Disiplin pemakanan lah. Makanan. Kalau training semua orang boleh buat. Sekarang Yalah. Google je dah tahu cara Dah. main Yes. bicep macam mana, Nak cara apa main nak chest buat, macam mana, berapa semua dah tahu set dah. kan. Berapa set nak buat, tapi pemakanan tu dia tu disiplin tu susah sangat. Paling susah. Dia susah tu satu hal. Nak kawal, okey lagi sebulan lagi tournament, lagi seminggu lagi tournament, tu. Itu mental. Itu mental. Lagi dekat lagi nak kena kawal. Sebab apa kalau dah timbang-timbang berat dah dekat-dekat dah Kabur terlebih kena apa. buang sikit. Aduh. Bila lagi kita timbang, kita berat kita masih macam tu, kita kena buang kabur. Kalau hari ni kita makan banyak ni, besok nak beras tu dah kena macam ni dah. Lepas Sebab tu, dia macam mana kita nak tahu balik, kita kena tambahkan ikan atau ayam lagi sikit. Tambahkan protein sikit. Jadi sini kabur dah kurang. Macam tu lah. So, makanan Datuk sekarang ni masih lagi dipantau oleh nutritionist dekat ASN ataupun Datuk boleh buat sendiri? Saya buat sendiri dah. Semua saya dah boleh buat sendiri dah. Yalah. Semua saya dah belajar, saya ada pengalaman. Saya baru-baru ni saya pergi Korea. Masa hari tu masa SEA Games dekat Vietnam pun saya prepare saya sendiri. Saya siap bawa makanan saya daripada sini, siap masak, saya bawa vacuum pack, saya bawa dengan saya pergi. Biasanya bantuan pemakanan yang berbentuk macam mana yang memang kita tak boleh dah nak beli pasar malam ke nak potong-potong ke buat sendiri ke macam mana tu? Dia bantuan kita lebih perlukan bantuan daripada suplemen. Protein, amino acid, susu tepung. Susu tepung, protein, amino acid, vitamins. Itu kos dia lagi mahal sebab dia daripada luar negara. Yalah. Jadi kos dia kan sebab negara kita tak ada buat lagi. Tak boleh buat lagi. Baru-baru ni ada juga yang kita ada syarikat daripada sini yang dia buat macam repacking lah. Dia beli daripada beli dalam barrel, lepas tu dia pakai brand pack sikit lah. pack sini. Itu boleh pakai juga, tapi mentality orang kita lagi masih ingat nak beli yang brand luar juga. Tapi brand ni pun boleh pakai juga. Tapi tak tahulah, itu terpulang pada masing-masing lah. Baik, sekarang Datuk dah title lah atlet Malaysia, mungkin dari segi bantuan makanan tambahan tu tidak menjadi masalah lah. Bagi atlet-atlet yang belum ada Malaysia di dada lah. Bagaimana nak spend benda-benda macam ni tu untuk mendapatkan kita punya kulit nipis apa semua, kolesterol tak ada dah apa macam mana tu. Nasihat Datuk. Nasihat saya, jangan putus asa lah, sebab saya pun pernah melalui. Macam saya dulu bila baru nak start, bila baru masuk Mr. KL apa semua, bila wakil semua sendiri. Semua sendiri. Ya, saya tahu. Saya pergi pasar lambat bila pasar nak tutup. Ikan kembung dapat dalam longgok murah sikit. Itulah cara-cara kita ambil lah. Adakah sebagai bekas atlet nanti Datuk rasalah Datuk nak cari sesuatu yang boleh membantu mereka ni, ataupun mungkin Datuk ada akademik sendiri ke? Impian Datuk lah. Impian Datuk. Impian saya di luar sana ramai atlet kita. Ramai atlet kita yang, sebab saya dah banyak kali pergi international. Saya kadang-kadang saya tengok atlet Thailand, atlet Vietnam, daripada luar negara kita. Saya rasa macam budak-budak kita dekat KL ni, atau maksud saya di Malaysia, ramai lagi atlet. Kenapa dia orang tak boleh datang? Satu masalahnya itulah, dia orang belum ada pendedahan yang cukup, nasihat, tunjuk ajar yang betul. Jadi saya rasa besok satu hari nanti kalau saya dah bersara, saya memang kalau boleh saya nak congkil lagi ramai bakat lah. Sebab bina badan ni yang paling utama sekali keseimbangan latihan strength kita dengan pemakanan. Ya. Bagi saya, bina badan ni saya rasa macam satu sukan ibu kepada semua sukan. Pergi gym. Sebab semua sukan kena pergi kat gym. Just name it lah, sukan mana tak pergi gym. Mungkin chess kot. Yang lain semua kena pergi gym. Bola sepak, hoki, renang, basikal. Semua kena pergi gym. Dan tentunya Datuk adalah macam idola dalam bidang ni kan. Siapa? Kalau kat negara kita lah siapa? Okey, negara kita, idola saya macam Dato' Malik Noor, Sazali Samad. Apa yang Datuk tengok kat dia orang ni? Masa saya mula-mula start main besi tu, saya selalu tengok Dato' Malik Noor lah. Sebab dia kan Ustaz Asia kan. Lepas tu dia orang ada tim tarik tali tu. Dia orang ada tim tarik tali poli tu. Jadi saya minat lah dengan gaya-gaya pakaian dia orang, dan sadar-sadar kan. Jadi saya jadi minat lah. Lepas tu bila saya masuk tim Malaysia, saya jumpa Sazali Samad. Masa tu kalau Malaysia training dekat TPCA Gym Atas masa tu? Di Gym Atas. Tapi masa saya
dia orang dah tukar pergi ke Bukit Aman. Tim bawah tanah, underground. Itu tim memang masa tu tim untuk PDRM dan national team pun training di sana. Di sana ya. Ah. Jadi saya tengok dia orang training, jadi dia orang jadi macam idola saya lah. Saya lepas tu Osman Yahya. Osman Yahya. Orang kata abang Misai. Kalau luar negara tu ada idola luar negara. Saya lebih idola saya macam Ronnie Coleman lah, Mr. Olympia 4 kali, Ronnie Coleman. Adakah kelebihan bagi atlet bina badan ini warna kulit tu? Kadang-kadang ada Mak Saleh, ada yang kulit warna hitam ni dari Afrika gelap, ini bukanlah rasis, kita bertanya betul. secara logikalnya. Dia kulit gelap macam saya ni memang cantik lah atas pentas bila dah sapu colour tu. Dia naik lagi Dia naik lagi. Kalau putih, kalau macam Mak Saleh Mak Saleh sebab tu dia orang pergi tanning. Pergi berjemur. Untuk tanning tu sebenarnya untuk menggelapkan kulit. So, bila dia sapu colour tu dia nampak cantik. Dari segi permakahan terlibat? Ya. Kalau dia cerah macam tu je dan colour dia sapu tu tak berapa tak berapa kena dengan kulit dia. Jadi bila dia flex, perpisahan otot, muscle definition dia semua tak nampak dengan clear. Bila dia gelap, baru dia nampak cantik. Boleh tekannya tu kan. Saya pun ada agak sikit. Advantage sebenarnya. Advantage. Kalau kita nak cerita pasal Datuk, pasal bina badan ni, mau kita sambung rancangan kita ni 3 hari lagi. Episod 2 Datuk baik. Tapi itu yang kita mampu untuk memenuhi sembang sukan kali ini. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk dengan perkongsian untuk rakan-rakan atlet kita di luar. Baik, hingga bertemu di waktu dan ketika yang sama, insya-Allah. Yang baik itu tentunya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga bertemu, seorang papan tak ada papan. Kita jumpa minggu depan.